Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita teruskan dengan tajuk 1.5 ketumpatan. Apa yang dimaksudkan dengan ketumpatan ialah jisim per unit isi padu. Bermaksud untuk satu isi padu tertentu bahan tersebut, terdapat satu nilai tertentu bagi jisim bahan tersebut. Okey. Seterusnya, okey, kalau boleh lihat di sini, terdapat rumus untuk mengira isi padu. Untuk rumus ini sebenarnya mewakili definisi tadi. Kalau tengok ya, definisi jisim per unit isi padu. Per ini maksudnya bahagi. Jisim bahagi isi padu. Jadi kalau hafal definisi, dah boleh terus hafal rumus. Itu yang very unique tentang sains. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana nak kira ketumpatan. Kita akan guna konsep segitiga. Ini saya panggil sebagai segitiga ketumpatan. Jisim di atas, mesti tempatnya di atas ya jisim. Ketumpatan di bawah. Isi padu juga di bawah. Ada 3 ruang kat sini. Okey, saya tunjukkan di sini, pada ruangan kat sini. Jisim, ketumpatan dan juga isi padu. Saya dah ringkaskan macam mana cara untuk kira. Kalau perlukan jisim, kalau perlukan jisim, kita akan tutup jisim. Jadi yang tinggal adalah ketumpatan dan isi padu. Operasi yang perlu dilakukan ialah operasi darab, sebelah-sebelah darab. Jadi ketumpatan darab isi padu. Untuk kira jisim, mesti ada nilai nombor ketumpatan baru boleh darab dengan isi padu. Isi padu juga kena tahu dulu. Okey, seterusnya, kalau diberi soalan untuk kira ketumpatan, tutup ketumpatan, yang tinggal ialah jisim dengan isi padu, satu atas, satu bawah. Kalau macam tu, operasinya adalah bahagi. Okey, ketumpatan jisim bahagi isi padu. Jadi perlu ada nilai jisim, kemudian nilai isi padu, baru boleh dilakukan operasi bahagi. Dan yang ketiga adalah, kalau nak kira isi padu, nak dapatkan nilai isi padu, yang tinggal kat sini jisim kat atas, ketumpatan di bawah, operasi bahagi. Jadi jisim bahagi ketumpatan, jisim bahagi ketumpatan. Ini fungsi segitiga ni. Okey, ini fungsi segitiga ini supaya pelajar mudah untuk mengira. Okey. So, seterusnya kita tengok pada rumus. Kita dah tengok tadi, jisim bagi isi padu, unit bagi jisim mesti gram dan unit bagi isi padu adalah sentimeter padu. Dan untuk tulis, apakah cara untuk tulis unit bagi ketumpatan? Caranya ada dua. Yang bezanya dekat palang tengah ni. Palang tengah ataupun tanda tolak ke atas. Cara tulis dia berbeza. Cara sebut sama. Gram per sentimeter padu, gram per sentimeter padu. Cara sebut sama. Beza cara tulis, ada palang dengan tanda tolak pada kuasa 3 ke atas tu. Okey. Okey, kita nak pergi kepada contoh pengiraan ketumpatan. Kalau nak dapat ketumpatan, kita tengok balik segitiga ni tadi. Nak dapat ketumpatan, kita tutup ketumpatan. Yang tinggal jisim dengan isi padu. Operasi bahagi. Jadi jisim bahagi isi padu. Kena ada jisim, kena ada nilai isi padu. Okey, untuk soalan ni, jisim dah diberi. Isi padu? Isi padu ada di sini. Nampak ni? Isi padu. Jisim dah ada. Isi padu pun dah ada. So, yang tinggal adalah untuk kita kira sahaja berapakah ketumpatan yang kita boleh dapat untuk 4 objek ni. So, caranya adalah tulis dulu jisim. Ketumpatan jisim kuprum 8.96 gram. Operasi bahagi isi padu 1 cm padu. So, kita akan dapat 8.96 unit gram per sentimeter padu. Okey, ketumpatan besi
Mesti mula dengan jisim dulu. Jisim 7.87 gram bahagi isi padu 1 cm padu. So kita akan dapat 7.87 gram per sentimeter padu. Cara macam ni pun boleh. Boleh pilih cara untuk tulis unit. Okey, contoh seterusnya gabus. Jisimnya adalah 0.24 gram bahagi dengan isi padu 1 juga 1 cm padu. Jadi kita akan dapat 0.24 gram per sentimeter padu. Dan air sekali kayu 0.53 gram bahagi dengan isi padu 1 cm padu. So kita akan dapat 0.53 gram. Macam ni pun boleh per sentimeter padu. So cara tulis unit terpulang pada pelajar ataupun mengikut pada soalan. Dua-dua cara penulisan unit adalah betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada susunan keapungan bahan. Tadi kita dah dapat nilai. Okey, kita dah kira-kira tadi dapat nilai ketumpatan yang mana tu? Yang inilah 19.3 untuk emas, plumbum, kuprum, aluminium. Ini tak payah hafal. Kecuali satu je yang kena hafal iaitu air tulen 1.00 gram per sentimeter padu. Ini memang wajib kena tahu. Okey. So, yang kena faham untuk susun ada dua perkara yang akan berlaku pada objek, sama ada objek timbul atau objek tenggelam. Macam mana kita nak tahu yang mana timbul, yang mana tenggelam? Timbul, objek akan berada di atas, tenggelam objek akan berada di bawah. Itu kalau kita nak tengok dari segi susunan. Tapi kalau nak tengok daripada nilai nombor ni, nombor ketumpatan, nilai yang kecil akan berada di atas, nilai yang besar akan berada di bawah. Okey, ini ada 3 contoh rajah kat sini. Semuanya berdasarkan nilai ketumpatan yang ada di sini. Tapi cikgu nak tunjukkan macam mana nak dapat susunan yang macam ni. Okey, yang kita ada kat sini petrol. So, petrol berapa petrol? Petrol 0.80 petrol. Kemudian kita ada air 1.00 air. Kenapa tulis kat bawah? Sebab yang ini lebih kecil berbanding 1.00. Jadi kita susunlah, kita tulis ke bawah. Okey, mercury 13.60. Atas ke bawah ke tengah ke mana? Bawah. Okey, kerana nilainya lebih besar. Jadi dia akan duduk di bawah. Okey, seterusnya kita ada lagi ni. Gabus 0.24. Kita ada 3 nombor. 0.24 nak duduk di mana di atas ni? 0.24 gabus. Okay, next kita ada air. Ais. 0.92. Mana 0.92 nak duduk? Selit-selit ni. 0.92. Bawah ataupun lebih besar daripada 0.8, kurang daripada 1.00. Okay, so kita kena susun satu demi satu macam ni. Dan air sekali kita ada kuprum 8.92. 8 nak letak mana ni? 0.00 tak boleh, 1 pun tak boleh. Kemudian kita letak 8.92 bagi kuprum. Okey, ini baru susun. Kalau soalan minta untuk label atau lukis, dia tak ada cara lain lah. Okey, kita akan kena lukis dulu untuk cecair dulu. Yang mana cecair? Petrol, air, mercury. Ada 3 cecair. 1, 2, 3. 3 cecair. So, petrol yang ini, air, tulislah sini, petrol, air, mercury. Dah susun. Sebab kita dah tahu petrol atas, air di tengah, mercury di bawah. Kemudian kita ada objek.
Gabus 0.24. Jadi macam mana kita nak lukis gabus 0.24? Macam ni. Gabus. Atas petrol, iyalah 0.24 adalah lebih kecil berbanding 0.80. Jadi dia berada di atas. Nampak Atas nilai kecil. Kemudian kita ada ais. Di antara petrol dengan air. Petrol dengan air. Di antara. Di mana? Di sini tempatnya. Ini adalah ais. Dan kita ada kuprum di antara air dengan merkuri. Air dengan merkuri. Di antara. So, di sini tempat dia. So, ini adalah kuprum. Sebab tu susunan kita ni kita akan dapat sama macam contoh yang ada dalam buku teks. So, kalau ada soalan macam tu juga cara dia. Susun dulu dari nilai kecil paling besar, kemudian baru label pada gambar. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah sesaran air. Tujuan kaedah sesaran air untuk kira isi padu. Kalau pelajar perhatikan dekat atas, sebelum ni tadi, untuk kuprum kita dah dapat isi padu, dia memang dah bagi. Tapi apa maksud? 1 cm padu bermaksud ini lebar nilainya 1, tinggi nilainya 1, ini panjang 1, tinggi 1, lebar 1. Untuk objek bentuk tetap, saya ulang, objek bentuk tetap, dia ada sisi, dia boleh ukur panjang, kita kena panjang kali lebar kali tinggi. So dapatlah 1. Tapi bagi objek bentuk tak sekata, kita tak boleh nak ukur berapa panjang ataupun lebar, ataupun kita tak boleh nak kira isi padu objek ni. Kita kena guna kaedah sesaran air. Isikan air dalam silinder penyukat, dapatkan bacaan awal air dia. Ini terpulang sebenarnya 20, 30, 40, 50. Suka hati kita lah nak isi berapa, ikut soalan. Kalau ini soalan dah bagi bacaan awal 50. Okey, jadi bacaan awalnya adalah 50 lah, ikutlah pada soalan tu. Okey. Kemudian bacaan akhir. Kalau tengok ini 50 kat sini, tapi akhirnya dia dah naik lebih tinggi. Okey. Tapi tak bagi dekat situ. So saya bagi contoh. Lebih dari 50 saya bagi contoh 80. Okey, untuk ini saya labelkan bacaan awal sebagai W, akhir adalah K. Supaya pelajar boleh ingat, isi padu ialah K tolak W. K tolak W. Akhir tolak awal. So, isi padu batu 80 tolak 50, kita akan dapat 30 ml. Okey. So, kita dah dapat isi padu. So, isi padu dah dapat. Isi padu dah dapat. Jisim. Contoh soalan bagi jisim adalah 50 gram. Contoh. Kita dah timbang batu ni sebelum masukkan dia dalam air. Kita dapat jisim 50 gram. Sekarang dah boleh kira ketumpatan. Jisim dah ada, isi padu pun dah ada. So, caranya adalah jisim 50 gram bahagi isi padu 30 ml tu sebenarnya sama dengan sentimeter padu. Jadi kalau tekan kalkulator, kita akan dapat 1.66 gram per sentimeter padu. Okey, kita akan dapat 1.66 gram per sentimeter padu. So kita dah dapat kira ketumpatan objek apabila kita mendapatkan isi padu daripada kaedah yang dipanggil kaedah sesaran air. Kita guna silinder penyukat. Okey, akhir sekali adalah perbezaan ketumpatan. Ini kita nak tunjukkan sebenarnya fenomena. Apakah kegunaan ketumpatan dalam kehidupan seharian? So, yang pertama sekali, ais dia akan terapung di permukaan air. Sebab ais kurang tumpat daripada air. Belon ada gas helium. Gas helium dia kurang tumpat dari udara, jadi dia boleh terapung di udara. Kayu balak kurang tumpat daripada air, kurang daripada 1, jadi dia akan terapung di permukaan.
So, sekian saja daripada saya bagi tajuk ketupatan. Selamat menimba ilmu.